Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama saya Ustaz Haji Ahmad Sukarno bin Saini dari Jabatan Agama Islam Sarawak dalam Tazkirah on Wheels. Tajuk yang ingin saya bicarakan pada kali ini ialah bagaimana menyambut Syawal dengan penuh kesederhanaan. Tuan-tuan, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, tidak lama lagi kita umat Islam akan menyambut ketibaan Aidilfitri selepas menamatkan puasa pada bulan Ramadan ini. Meskipun sekarang ini kita masih di dalam bulan Ramadan, namun saya rasakan perkongsian ini akan mengajak saudara-saudari sekalian mengulang kaji perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan pada hari raya Aidilfitri nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Aidilfitri selepas sebulan berpuasa. Pastinya terdapat tata cara yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut hari raya Aidilfitri ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, puasa itu adalah hari kalian berpuasa dan Aidilfitri adalah hari kalian berbuka. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa tanggal 1 Syawal umat Islam dilarang berpuasa kerana itu masa untuk menunjukkan Ramadan sudah berlalu. Segala pantang larang makan minum yang berkuat puasa pada bulan Ramadan sudah berakhir. Beruntunglah bagi sesiapa yang berjaya memanfaatkan kehadiran Ramadan dengan melakukan banyak amal kebajikan. Kedatangan hari raya, saudara dan saudari, menjadikan kita umat Islam dapat bergembira atas segala nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya di akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Tatkala umat Islam berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan, mereka akan merasa gembira kerana berjaya menghabiskan puasa, menunaikan puasa pada satu hari suntuk dengan berbagai cabaran. Kegembiraan merujuk kepada rasa syukur kerana berpeluang menunaikan perintah Allah, menunaikan kewajipan yang diberikan oleh Allah ke atas kita sepanjang bulan Ramadan ini. Bukannya kegembiraan kerana kita terlepas daripada larangan makan dan minum pada siang hari semata-mata, tetapi untuk menzahirkan kesyukuran dan kegembiraan ini kerana kita telah menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama. Dan bagi menzahirkan kesyukuran dan kegembiraan ini ialah dengan menyambut Aidilfitri. Umat Islam perlu meraihkannya dengan mengikut jejak, langkah serta sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah semangat yang perlu ada dalam diri setiap kita orang-orang Islam. Antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya umpamanya ialah sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan takbir, tasbih dan tahmid. Ini selalu kita dengar di malam nak menyambut hari raya Aidilfitri, pada pagi hari raya Aidilfitri dan begitulah seterusnya. Apabila terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan, perbanyakkanlah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kita mensyukuri nikmat kurniaannya. Memandangkan kita berada dalam tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, kita boleh mengajak ahli keluarga kita sama-sama melangkahkan takbir selepas mendengar pengumuman atau perisytiharan Syawal
oleh penyimpan Maha Besar Raja-Raja atau pihak kerajaan, melalui radio, melalui media baru dan sebagainya. Seterusnya, selesai solat subuh, kita juga boleh melaungkan tasbih, tahmid dan takbir selama 1 hari pada bulan Syawal tersebut. Berbeza dengan Aidil Adha, kita disunatkan takbir untuk 3 hari berturut-turut. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sebelum itu atau pada malam Syawal yang sudah-sudah, selalunya umat Islam kita kurang kesempatan atau mungkin juga lalai ketika menjelang 1 Syawal. Masing-masing akan sibuk memasak, membeli belah, mencari pakaian-pakaian baru, sama ada di rumah ataupun di supermarket. Tetapi pada kali ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh PKP ini diberi kesempatan untuk bersama ahli keluarga bertakbir, bertasbih dan bertahmid mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ketika memasak pun ataupun membersih serta menghias rumah, kita juga boleh membasahkan lidah kita dengan menghidupkan hati kita, sentiasa bertakbir, memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kira bermaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 185, iaitu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, iaitu puasa Ramadan, dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Ini dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, selain itu, janganlah kita melepaskan peluang untuk menunaikan solat sunat tarawih, solat sunat Aidilfitri, walaupun bukan di masjid, surau ataupun mana-mana tempat yang pernah kita lakukan sebelum ini. Ini merupakan suatu peluang untuk kita bersama dengan ahli keluarga, sama-sama melahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah melalui tempoh Ramadan dengan jayanya, dengan amalan-amalan yang banyak dan berlipat kali ganda pahalanya. Dan ini juga adalah merupakan bukti bahawa kita mendahulukan Allah SWT daripada perkara lain, iaitu dengan menunaikan solat sunat Aidilfitri. Menunaikan solat sunat Aidilfitri ini serta mendengar 2 khutbahnya adalah antara sunnah yang dianjurkan pada hari raya Aidilfitri. Mungkin selepas solat sunat kita boleh membaca tazkirah berkaitan kesyukuran kerana berjaya mengharungi ujian dan cabaran Ramadan serta diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Selepas itu bolehlah kita sama-sama menjamah hidangan bersama ahli keluarga sebagai tanda bersyukur sambil meraihkan kegembiraan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana berjaya menunaikan puasa, solat sunat tarawih serta amalan-amalan lain pada bulan Ramadan tadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sebagai meraihkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, jangan lupa sebelum kita solat sunat Aidilfitri bersama ahli keluarga tadi adalah kita disunatkan makan dan minum terlebih dahulu kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Rasulullah tidak keluar menuju ke tempat solat Aidilfitri sehingga baginda makan dan minum terlebih dahulu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Saudara dan saudari sekalian, selepas sehari menunaikan Aidilfitri, keesokannya bolehlah kita meneruskan dengan puasa 6. Memulakan dengan puasa 6 sekiranya kita mampu. Sekiranya tidak mampu, peluang untuk kita melaksanakan puasa 6 tersebut akan berlaku untuk 3 minggu seterusnya, ataupun lebih 28 hari.
Dan sesungguhnya ganjaran puasa 6 ini, saudara dan saudari, amat besar fadilatnya. Ia umpama kita berpuasa sepanjang tahun. Dan Rasulullah SAW juga apabila menuju ke tempat solat Aidilfitri, dia akan pulang ke rumah melalui jalan yang berbeza. Kerana sesungguhnya ini akan memberi peluang kepada kita, kepada Rasulullah ketika itu untuk bertemu dengan para sahabat. Kalau pergi ke masjid tadi untuk salat, dia akan bertemu dengan sahabat yang lain, maka kembalinya daripada menunaikan solat Aidilfitri itu, dia akan bertemu dengan sahabat yang lain di jalan yang lain pula. Sesungguhnya mesej ini yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW ini cukup jelas, supaya kita sentiasa menghubungkan silaturahim. Sentiasa menghubungkan silaturahim. Sesungguhnya mesej yang ingin disampaikan oleh baginda cukup jelas, iaitu apabila kita melalui jalan yang berbeza, baginda dapat menemui ramai orang, seterusnya dapat mengeratkan silaturahim dan mengetahui khabar berita serta perihal kebajikan para sahabat ataupun umat Islam yang ada pada masa itu. Sahabat Rasulullah SAW turut saling mendoakan kebaikan sesama mereka ketika bertemu pada hari raya. Daripada Jubair bin Nufair, beliau berkata, sahabat Rasulullah apabila bertemu pada hari raya, mereka mengucapkan antara satu sama lain dengan perkataan, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amalan-amalan ini boleh kita aplikasikan sesuai dengan keadaan PKP ini, saudara-saudara. Apabila kita saling berhubung dengan ahli keluarga, sahabat handai, jiran-jiran dan sebagainya, menggunakan handphone, menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook, Instagram dan sebagainya. Kerana inilah tujuan Rasulullah SAW, ialah untuk mengeratkan silaturahim, bermaafan dan sebagainya di kalangan kita umat Islam. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, inilah hasil tarbiyah Rasulullah SAW kepada sahabat baginda sehingga mereka termasuk dalam kalangan generasi yang terbaik. Setiap Muslim juga perlu menjauhi dosa dan maksiat ketika meraihkan hari raya. Walaupun tempoh PKP ini kita berpeluang menonton begitu banyak rancangan TV, Astro, Netflix dan sebagainya, janganlah sampai kita melalaikan waktu solat kita. Janganlah kita menjamu mata dengan perkara-perkara yang maksiat, yang melalaikan kita sehingga membiarkan waktu berlalu dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah kepada amalan harian kita. Dan minda kita diracuni oleh perkara-perkara seumpama itu. Jauhilah pembaziran ataupun membuka keaiban orang lain, menyebarkan fitnah, menyebarkan keburukan, ataupun menunjuk-nunjuk kemewahan yang ada pada diri kita. Sedang orang-orang yang tidak bernasib baik, mereka hanya melihat apa yang kita ada dengan perasaan yang kecewa. Sesungguhnya kita hendaklah mengambil iktibar atas apa yang berlaku pada hari ini untuk meningkatkan diri kita sebagai seorang yang betul-betul bertakwa dan menginsafi keadaan yang berlaku ini dan memuliakan saudara-saudara se-Islam kita yang lain. Sambutlah Syawal dengan penuh kesyukuran supaya kita mendapat nikmat yang berterusan sama ada di dunia maupun di akhirat. Sekian, saya mengambil kesempatan, mohon maaf atas sebarang kekurangan, salah dan silap. Selamat menyambut Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.